Okay, by the way, hi semua orang. MC silakan. Before I start, jom. Saya nak dengar lagu sini jap. Amanah Tio, hai. 내가 초라해지지 않아 빨간 예쁜 입술 벗어 나를 저기고 가 나는 괜찮아 마지막이야 나를 바라봐줘 아무렇지 않는 눈 써줘 네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게 나의 머릿속에 네가 그릴 수 있게 널 보내서는 나의 욕심이 심장이 된 널 가득고 혹시 나 때문에 힘들었니 아무 대답 없는 너 바보처럼 앞에 어지우지 못해 너만 보이는데 너의 눈으로 입날 만지던 이 손길 작은 손톱까지 다 여전히 널 녹일 수 있지만 거짓말부터 전사주로 가버린 우리 사람 모두 다 너무 아프지 왜 이제 너 추억이라 부를게. Baik, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hai Nur Danila Khalisha, apa khabar Syirah Syazwana? Amanah Tio. Okey, jap sebelum tu nak bagi tahu awak, bagilah saya ruang sikit. Saya baru dengar lagu tu 2 hari lepas. 2 hari lepas saya baru dengar lagu tu. Ya, saya tahu tu lagu lama. Ya. Apa masalah korang? Biarlah. Okay, tajuk lagu tu adalah Nose, Lips, Eye. Eye, Nose, Lips. Gila kot macam tu lah kot. Lebih kurang. Hai Ainul Sofia. Saya rasa dia punya lirik tu best. So saya suka. Ain Nabila. Hai Ain Nabila. Awak kena pandang macam mana? Kena pandang atas ke? Wah, kamera dekat atas eh? Wow. Yes, okay. Okay, now next one. Afika Balkis, what up? Aladi Fatini. Wish, Fatin Fazlin, lain macam. Swag penuh. Yes, saya suka belajar. Hai Nur Anis Akma. Adelina Nasir. Wow, Adelina Nasir sudah kembali memakai Telekom. Iman Syuhairah, apa khabar Iman Syuhairah? Hai Iman Syuhairah. Saya nak dengar lagu Korea saya. Saya nak dengar lagu Korea saya. Tunggu saya buat lagu Korea saya sendiri boleh? Okay, saya just nak bagi tahu awak sebelum ada B, dia ada F. Yes, betul ya. Hai Urin Batrisha. Hai Urin. B saya punya. Okay, awak ambil lah B tu. Okay. Hai Nur Zakira. Rauda, what up? Okay, hai Alia Nurin Balkis. Okay, betulkan tudung dulu. Yes. Hai Najwa. Ni sebest tak kena segah. Sebest tak kena segah. Sufian Siraj. Macam mana nak cakap sebest tak kena segah. Awak bayangkan subuh. Lebih-lebih kurang dalam pukul, saya tak sure sangat dalam pukul berapa lebih-lebih kurang tu, dalam 5.50 ke macam tu. Okay. So waktu kita nak pergi ke toilet time tu lah dia nak segah kita. Lepas tu dia siap record. Dengan muka dia muka hantu. Mana kita tak terkejut bang. Silap pada bulan kalau saya record dia, sebelum saya kejutkan dia, saya terkejut balik. Sebab saya tengok muka dia macam hantu. Yes, betul. Sebenarnya memang tak boleh pakai. Yeah. Hai Hanish Parana, what up? Hai Azri Zakwan. Adira. Saya dapat 30/30. Good job awak. Yes. Hai Rosbert Cemundai. Hai, what up bro? Hai Rosbert. What up bro? Hai. MC silakan. First time kita jumpa ke Rosbert Cemundai? Is it all first time? Yes. Ngam. Hai Nurul Ain, what up? Oish, Amirah Kilah dia bagi lagu muka Korea ke situ. Hai Nur Jizlina. Hai Udina Izzati, what up? MC silakan. Sebelum saya start hari ni saya nak go through kan penutup Hari ni saya nak tutupkan topik koordinat geometri. Yes. Oh, saya baru perasan. Time-time macam ni baru ramai student masuk Kau tahu tak kelas kita pukul 7.50? Saya buka tadi 7.49 ada 40 orang je. Pukul banggang. Hai Tanu, Shri, Suraj. Hai Alam Sarah. Korang dah tahu kalau masuk awal nanti kena dengar Fatih menyanyi. So korang macam tak nak masuk awal. Macam tu ke? Macam tu ke korang fikir sekarang? Wan Nur Ainul Fatihah macam betul je bila saya cakap. Okay, now go round. Hai Nur Danila Khalisha, betul. Hai Atira, Amirah. Hai Farisha Sofia. Oh, tu dia Farisha Sofia. Hai Farisha Sofia. Musab, Izzatul Adila. Zulika Rajputri, mungkin jangan sedih sangat. Zulika Rajputri. Iya, cukup dah tu. Okay, cukup. Oh, bukan. Okay lah. Okay, Nabib. Semua ambil dengar. Nurin Dami, apa muka marah sangat. Hai Fatin Fazli. Izzah, Dia Quratul Ain. Lydia Syazwina. Saya tak tahu nak cakap macam ni. Lamanya tak jumpa awak. Apa khabar Lydia Syazwina? Betul. Long time no see. Hai Muna Fatihah. Raja Tira Sofia. Oh, yes. Hafiz Zamani. Awak ni ada kaitan dengan penyanyi Zamani tu ke? Oh, tak ada. Aduh, kot lah ada saya boleh belajar menyanyi dengan awak. Yes. Okay, now here we go, babe. Saya rasa macam saya nak buat macam ni lah. Apa kata 1 jam ni, saya sebut nama awak je seorang-seorang. Suka pula saya tengok muka korang. Yes, happy, you know. Okay, by the way, before I start, saya just nak bagi tahu pada awak, babe, hari ni saya punya flow, saya akan tutupkan this topik, topik coordinate geometry. And kalau sempat, saya bagi sedikit teaser untuk next topik yang dinamakan sebagai vector. Bisa apain enggak? Okay, Fatih dah bawakan awak locus and that's it. Kita nak go through je soalan. Kali ni, awak dah tengokkan soalan. Fatih ada bagi awak nota kan? Ada nota dalam awak punya ni? Ada kan? Okay, apa nota? Sekejap, saya takut. Last week punya nota lah kan? Okay, saya takut tersilap. Okay, now here we go. Kalau macam tu tak apa, tolak tepi je yang nota yang ada dekat situ. So, saya buatkan awak dekat sini. Sekejap. Okay, now here we go. Okay, baik. Morning. Haikal, awak kelakar ke Haikal? Morning. Macam mana nak cakap Okay, now here we go. By the way, morning semua kalau macam tu. Saya iPad pakai apa? Tak faham. Sekejap. Saya pakai iPad apa? Saya tak tahu. Ini iPad bukan saya punya. Ini iPad MC Plus punya. iPad saya dekat rumah. Nak saya ambil iPad saya ke?
Sekejap saya balik rumah sekejap. Saya ambil iPad saya. Okay, by the way, just nak beritahu pada awak, iPad yang kami memang sediakan segala kelengkapan ni untuk memahamkan awak tau. Saya bukan nak cakap apa, tapi saya cukup bangga dengan apa, management. Okay, bukan saya nak cakap saya bangga. Bukan nak cakap saya berbangga dengan saya, tak. Tapi saya nak bagi tahu, demi awak kami spend lebih-lebih untuk memandaikan awak, untuk memahamkan awak. Faham Okay, now here we go. Tak apalah, yang tu kita tolak tepi. Kita fokus soalan ni boleh? Okay, Fatih dah tunjukkan soalan ni last week kan? Okay, tapi nak tanya, korang buat tak? Fatih ada minta tau last week. Iman Syairah, muka jangan berkerut sangat. Muka jangan berkerut sangat. Nak tanya, lupa. Yeay. Ngam. Macam mana ya? Okay, kepada siapa yang ada dalam ni, just nak bagi tahu pada awak, especially geng-geng yang baru. Okay, saya tak minta banyak daripada awak tau. Awak layankan dulu boleh? Layankan dulu boleh? Okay, sorry, yang ni dia akan ambil sedikit masa, especially student-student baru. Okay, jadi yang saya perlukan daripada awak untuk bertenang, untuk terima je dulu. Okay, now here we go. Iman Syairah dah kenapa tutup muka tu? Itu menyogok dah tu daripada kerja hilang, so dia tutup kamera siap-siap. Yes. Okay, now here we go, babe. Saya tak nak cerita panjang. Ada kat nota ke? I'm not so sure. Ni ada nota kat nota ke tak I'm not so sure. Alina, tolong jap. Ada tak Alina? Alina Nasir? Oh, tak ada. Jadi tak ada. Oh, tak ada. Oh, okay. Kalau tak ada, tak apa. Semua orang pandai buat. Lepaskan pen. I just want to know, okay, bila dia cakap dekat sini area, especially gang yang baru dengan sini baik-baik, soalan ni dia dah kata satu information, which is dia kata area. Okay, kepada student yang baru masuk, just nak bagi tahu awak, cara nak cari area jadi macam mana tau. 1/2 modulus x, y, x, y. Ini akan jadi koordinat x, koordinat y, koordinat x, koordinat y. Kemudian dia akan jadi macam mana Okay, awak akan dapat dekat sini, dia akan jadi 1/2 modulus xy jadi 1/2 modulus bracket minus bracket. Dan ini akan jadi hasil darapan yang ke atas. Ini hasil darapan yang ke atas dan ini pula akan jadi hasil darapan ke bawah. Okay, just a pattern. Okay, you tak perlu nak takut, you tak perlu nak risau, just a pattern, inilah formula. So now, saya just nak go throughkan satu soalan yang ni sebab ada satu soalan yang mahal dekat sini yang awak kena tahu. Saya kena tunjukkan awak satu soalan yang mahal. Tapi macam mana saya risau student baru ni sebab saya dah nak habis dah. Okay, ini akan jadi koordinat geometri last week. So ini dah nak jadi penutup dah. Jadi kepada student baru, saya minta tolong awak untuk layankan dulu. Nanti apa-apa detail, awak boleh roger balik kawan-kawan awak yang lain. Boleh ke? Boleh Okay, now. For your information, ini saya dah masuk minggu yang keempat kan? Saya dah beri ni kan? Saya dah bawa ini minggu yang keempat kan? Okay, yes. Maksudnya ini dah jadi penutup dah. Sebab semua benda saya dah tunjukkan pada awak. Okay, now sebelum tu, kepada student baru, saya just nak beritahu awak, kalau saya dah masuk topik baru and you baru start that topic, you belajar daripada A sampai Z dengan saya, awak tu baru ngam. Okay, tapi yang ni kena terima dulu boleh? Sorry. Okay, now here we go. Saya tak nak cerita panjang, betul kan? Koordinat ini akan jadi 0,0, betul kan? Sebab dia lah asalan, so dia jadi 0,0. So now, tolong bagi tahu saya, bila dia kata area, here we go, this is your area. Formula area adalah ni tahu. Apa awak kena buat? Tulis je balik. Bermaksud you akan dapat 1/2 modulus sama dengan 30. Boleh terima atau tidak? 1/2 modulus sama dengan berapa? 30. Sebab area dia dah bagi berapa ya? 30. Next one, jadi apa? 1/2 modulus bracket minus bracket is equals to 30. 30 sama dengan 30. Okay. Jadi Fatih ada kata tadi, xy. Bermaksud sekarang ni, okay, kalau pakai segi 4 ke, segi 3 ke, segi 5 ke, segi 7 ke, segi 10 sekalipun, you still akan pakai formula 1/2 juga. 1/2 tu adalah formula penuh. Jadi start koordinat dengan saya ambil 0,0 boleh, start koordinat B boleh, start koordinat A pun boleh, tak ada masalah. Saya start dengan koordinat 0,0 dulu boleh. Okay, kalau 0,0 dia jadi apa? 0,0, xy. Lepas tu B jadi berapa? K2. Okay, lepas tu dia jadi berapa? Negatif 68. 0,0, K2, negatif 68. Tapi last kali kena patah balik ke tempat yang asal you start. Kalau start dengan 0,0 dia jadi 1, 2, 3, patah balik. So maksudnya awak akan dapat sini 0,0 balik. Bisa? Okey, habis panjang tu, Fatih dah kata dekat bawah ni akan jadi hasil darab atas. Hasil darab atas bermaksud kita darabkan dia ke atas macam ni. Darab atas. So 0 darab K, 0. Negatif 2, sorry, 2 darab 6, negatif 12. 0 darab 8, 0. Are you following me? Itu dia. Next one, habis panjang tu, saya bawakan yang seterusnya. Okey, dah darab atas, yang ni pula adalah darab bawah. So bila darab bawah, maksudnya darab bawah. Jadi 0 darab 2 jadi berapa, babe? 0. K darab 8 jadi berapa? 8K. Negatif 6 darab 0, 0. Benar apa itu enggak? Ya benar dong. Bermaksud sekarang ni, awak akan dapat negatif 12 tolak 8K. Sebelum tu, saya terangkan dulu 1/2 bila ada modulus, kita kena expand tau. Tapi no need. Cukup dengan 2 ni bahagi, bawa sudah jadi darabkan dengan 2. Maksudnya awak akan dapat dekat sini, dia akan jadi berapa ya? Okey, awak akan dapat modulus negatif 12 tolak 8K sama dengan berapa? 60. Bisa apa itu enggak? And I believe semua orang pun dah faham satu konsep. Okey, especially geng yang baru, dengar dulu boleh. Okey, belajar terima dulu. Saya tengah appreciate awak, tapi dalam masa yang sama juga, saya dah last corner dah ni, last lap dah untuk this topic. Okey, inilah topik koordinat geometri chapter yang ke-7. Betul kan? Chapter yang ke-7. Okay, inilah koordinat geometri chapter yang ke-7. So relax je, dengar je dulu. Okey, jadi awak dapat modulus. Tapi bila modulus, tujuan modulus mempositifkan number tau. Mempositifkan nombor. Tapi you tak boleh jadikan dia terus directly positif.
So what should we do? Kita jadikan dia negatif 12. Oh, sorry. You akan jadikan dia negatif 12 tolak 8K sama dengan plus minus 60. Kalau kita buang modulus, dia akan jadi apa? Plus minus. Itu memang konsep dia. Okey. Jadi habis part yang tu, maka next step kita akan buat apa? Sabar jap, saya padam dulu yang ni. Maka you akan dapat dekat sini, dia akan jadi dua jawapan. Satu negatif 12 tolak 8K sama dengan 60. Another one is negatif 12 tolak dengan 8K sama dengan negatif 60. Memang akan ada dua jawapan. Okey. Bila memang akan ada dua jawapan, tolong saya jawab, awak akan dapat negatif 12 tolak dengan 60 sama dengan 8K. Tolak bawah kanan jadi tambah ya. So you akan dapat 8K sama dengan negatif 72, betul kan? Okey. So yang ni awak akan bagikan negatif 72 bagi 8. So baik awak akan dapat dekat sini negatif 9. Benar apa yang tidak? Ya benar dong. Another one you akan dapat dekat sini, dia akan jadi dapat negatif 12 tambah dengan 60 sama dengan 8K. Okey. So guys, tolong kirakan yang ni kejap. Awak akan dapat dekat situ, dia akan jadi berapa ya? 6. Okey. Awak akan dapat 6 dekat situ. So K sama dengan berapa? 6. Saya biarkan macam ni je terus boleh? And this will be your final answer. Tapi soalan saya, awak nak ambil mana satu? Yang positif ke yang negatif untuk koordinat di sini? Yang positif ke negatif? Positif. Maksudnya kita akan dapat K sama dengan berapa? 6. Sebab dekat sini X mesti positif. That's it. Okay. Sekali lagi saya punya concern adalah kepada new student juga. Dalam masa yang sama juga saya nak terus bawakan benda yang lebih besar kepada student yang dah ada. Okay, jadi yang baru masuk, saya just nak bagi tahu awak, this is your formula ya. This is formula. Koordinat XY, darab atas, darab bawah. Boleh atau tidak? Saya tanya balik student yang baru. Boleh atau tidak? Just a formula. Okay, cantik. Now, daripada sini pula, bila awak darab atas, awak dapat satu jawapan, darab bawah dapat satu jawapan. Dua ni bahagi. Ini bahagi, bawah sudah jadi darab. Sebab tu darabkan dengan 20, darabkan dengan 2. Okay, bila dapat sini 60, bila ada modulus, tolong bagi tahu saya, bila ada modulus, jawapan akan jadi berapa babe? 1, 2, 3. Plus, minus. Bila buang modulus, jadi plus, minus. Tetapi bila you kira satu dapat negatif, satu lagi positif. Soalan saya, nak ambil positif ke nak ambil negatif? Positif. Kenapa? Sebab K dekat sini positif. Kan tak tahu pula. K belah sini kan K yang X yang positif. Sebab kawasan X yang positif. Jadi soal kita ambil K yang positif. That's it, cukup. Okay. So saya tak nak serabut untuk benda ni. Maksudnya soalan A siap. Ini yang saya nak highlightkan. Soalan ni jahat. Okay. Ready tak untuk soalan B? Okay. Kalau ready untuk soalan B. Okay. Mari. Saya nak minta tolong kepada new student especially. Okay, saya minta tolong macam ni tau. First thing first, tolong tengok awak punya, tolong tengok sekejap video saya dekat IG. Latest video. Tolong tengok sekejap kepada new student. Sekejap saya ambil marker saya sekejap. New student, tolong tengok IG Fatih. Latest video, please. Baik. Okay, dah tengok tak? Tolong tengok Jangan tak tengok Jangan macam-macam. Okay, now. Saya tarikkan satu koordinat. Zap. Sini akan jadi berapa? A, negatif 68. Sini akan jadi apa? B, tadi berapa? 62. Okey. Lepas tu dia kata, AQ. Video terkejut Bukan. Video terkejut tu dekat IG sebadang. Orang macam ni saya dah punya dia nanti dengan marker ni Kang. Video Fatih Hussein. Tahu tak IG Fatih Hussein? Saja promote. Okey, kau tak tahu Oh, faham. Kau dah block Oh, faham tak tahu. Okey, faham. It's okay. Memang lepas ni saya nak deactivate saya punya account. Saya nak buang semua media sosial. Yes, betul. Dah report cantik. Malah cakap kau. Saya tak nak post apa-apa. AQ ni. AQ, nisbah QB berapa ya dia bagi? Okay, dia suruh cari apa? Find ratio. Ataupun dia punya nisbah. Okay, koordinat Q ada di antara. So, 24. Dia bila lebih macam ni. Q sini akan jadi berapa? 24. Okay, kepada my student. Yang, bukanlah new student ni, bukan my student pula. Kepada student yang dah ada dengan saya nak tanya awak. Soalan ni pelik apa? Apa pelik dia? Tolong bagi tahu saya. Tak ada nisbah. Dalam soalan, dia mesti ada nisbah. Are you clear? Okay. Kepada student yang baru, dah tengok my video belum? Saya tak main-main tau kepada new student. Saya bukan nak promote tak. Saya nak awak tengok supaya awak faham, supaya kita tak jumpa. Okay. Ni, IG Fatih Hussein. Pergi tengok latest post. Pukul korang latest post yang baru. Okay, pergi tengok. Okay, now. Habis part yang tu, soalannya sambil-sambil awak tengok tu Sekarang ke? Ya. Sudah baru. Ya. Awak tak nak follow saya tak apa. Tapi saya nak pandaikan awak sekarang ni untuk part jadi supaya senang sikit kerja saya. Macam mana? Ya Allah, ya Tuhan, dia boleh tanya sekarang ke? Garanglah bahaya, saya memang garang. Sebab saya biasa pukul orang. Malam-malam saya ni pukul orang. Dah cukup. Now, here we go. See. Soalan ni mahal tau. Sebab dia tak ada ratio. So, bila dia tak ada ratio, saya nak tanya awak. Saya ada cakap dalam video tu tau. Whatever it is, kita akan pakai apa? Kita akan pakai A dengan Q untuk dapatkan B. Kan? Adakah kita akan pakai A dengan Q untuk dapatkan B? Tak. Jangan main angguk je. Senang benar kerja korang. Korang memang makan gaji buta Kita akan pakai B dengan Q untuk dapatkan A lah. Kita pakai B dengan Q untuk dapatkan A, betul? Tak, Hurin Batisa. Saya cari rumah korang nanti. Babe, whatever it is,
Kan dia punya konsep mestilah hujung dengan hujung untuk di antara. Korang punya angguk bukan main confident dekat sini. A dengan Q terhadapkan B kan angguk. Tak. Lepas B dengan Q terhadapkan A kan angguk. Tak. B. Stop. Dia mesti hujung dengan hujung untuk di antara. Mesti. But now, ada koordinat tak? Tak ada. So, bila tak ada koordinat, saya letakkan M, saya letakkan N, boleh tak? Umpama macam ada koordinat N dengan koordinat M. Boleh atau tidak? Boleh koordinat pula, ratio, nisbah dia. Lepas tu Fatih kata apa? Nak buat dengan ratio ni. Apa nak buat dengan ratio ni? 1, 2, 3. Darab silang, darab silang. Darab silang, darab silang. Maksudnya darab silang yang ni, darab silang yang sana. Okay, tolong tengok video tu saya dah bagi detail kat sini. But the problem now, ratio tak ada. You akan buat untuk X, you akan buat Y. Maksudnya kita akan pakai A dengan B untuk dapatkan koordinat Q. Maksudnya kita akan buat untuk dapatkan koordinat Q tau. Okay, kalau saya start dengan M, dia akan jadi apa? 1, 2, 3. M darab 6 tambah N darab negatif 6 bahagi M tambah N. Apa pula orang tua ni mencarut. Kepada student baru, relax. Sebab tu Fatih minta awak tengok video. Okay, kepada yang lama, pokoknya macam-macam saya cari rumah awak nanti. Sekali lagi. 1, 2, 3. M darab 6. Maksudnya M darab 6 tambah N darab negatif 6. Maksudnya awak dapat kat sini adalah negatif N darab 6. Boleh terima tak? Tambahkan dengan apa? N darab negatif 6. Saya buat macam ni. Okay. Dibahagikan dengan M tambah N. Betul kan? Dia yang bawah ni adalah hasil tambah ratio. Betul tak? Yang bawah ni adalah hasil tambah ratio. Hasil tambah nisbah. So, M tambah N. Sekali lagi tengok flow dia. 1, 2, 3. M darab 6 tambah N darab negatif 6 bahagi M tambah N. Are you following me? Kita try lagi boleh? Kita try lagi boleh? Okay, untuk yang kedua pula, untuk pasi Y. Pasi Y, dia akan jadi macam mana? 1, 2, 3 untuk pasi Y. M darab 2 tambah N darab 8 bahagi M tambah N untuk pasi Y. Sekali lagi untuk pasi Y, dia jadi apa tadi? 1, 2, 3. M darab 2. M darab 2 tambah N darab 8. N darab 8 bahagi M tambah N untuk pasi Y. Okey, jadi soalan saya, ini koordinat Q. Ini pun koordinat Q. Maksudnya dua benda ini sebenarnya adalah benda yang sama. Okey, kalau sama. Oh, jangan marah. Okey. Kirim salam dekat kakak. Kakak Okey, ini sama dengan berapa beb? Inilah Q. Inilah Q. Maksudnya ini akan jadi sama dengan berapa beb? 2 dan ini sama dengan berapa beb? 4. Benar apa yang enggak? Okey. Saya nak stopkan sampai sini kejap. Saya nak minta tolong awak, you cari nilai M, awak cari nilai N sendiri boleh tak? Cari nilai N sendiri bila saya dah buat macam ni. Buat persamaan serentak ke apa yang you nak buat? Cuba jap. Saya tak nak tolong. Saya bagi masa dalam 1 minit je. Haikal jangan mengada sangat pukulkan. Oh ya, Adam dah dapat. Alfia dah dapat. Wow. Haris Adam check balik. Okey, macam betul tapi awak punya letak koordinat tu silap sikit ya. Jap. Eng Pui. Bagus Eng Pui Kuan. Nur Bashira, M dengan N ni tak ada. Kita just jadikan dia sebagai unknown yang kita tak tahu sebab kita nak cari koordinat. Sorry, nak cari ratio awak. Bashira, ini tak ada ratio dia. So kita just letakkan je. Oh, faham. Kamu dah dapat. Wow. Good. Okay, saya memang set masa ya. 10 saat, thank you. Oh ya, dah ada orang dapat jawapan, alhamdulillah. Okay, at least saya dah boleh tidur lena. Saya dah boleh bertenang sikit. Okay, jap, saya nak cuci betul-betul, habis masa Saya tanya kepada student yang baru. Student yang baru, awak boleh dah tengok belum saya punya video? May I know? Dah tengok my video belum? Student baru. Okay, dah, cantik alhamdulillah. So nak tahu awak buat yang darab silang ni dah boleh follow? Okay, darab silang ni dah boleh follow. Okay, cantik. Jadi ini memang dia punya konsep tau. Pada siapa yang student baru dan awak nak faham benda ni, kena tengok saya punya video. Thank you. So konsepnya dia mesti hujung dengan hujung untuk di antara. Lepas tu darab silang, mesti didarabkan silang. Okay, habis panjang tu M darab 6 tambah N darab negatif 6 bahagi M tambah N. Itu dia punya konsep untuk paksi X tadi. Paksi Y flow yang sama. Macam mana tadi? 1, 2, 3. M darab 2. Itulah dia. Tambah N darab 8. Inilah dia. Bahagikan hasil tambah ratio. Hasil tambah nisbah. Ini koordinat Q. Maksudnya dua benda ni adalah benda yang sama. So ini sama dengan 2 untuk paksi X. Untuk paksi Y 4. Jap. Betul kan? Kalau kita selesaikan dia, you akan dapat sini bahagi bawah sebelah jadi darab kan? You akan dapat 2M tambah 2N sama dengan 6M tolak 6N. Betul kan? Betul kan? Okey. Baik, sekarang ni 2M, 6M. Okey, jadi kalau macam tu 6 tolak 2, 4M. Ini tambah jadi 8N. Setuju tak? Okey, ni satu equation. Another equation, jadi macam ni Yang ni pula saya bawakan ke bawah. Ini bagi bawah sebelah jadi darab. Maksudnya awak dapat 2M tambah 8N sama dengan 4M tambah 4N. Okey, mari saya layankan dulu. 4 dengan 2, so dia jadi 2M. 8 tolak 4, 4N. Okey, soalan saya. Macam ni nak cari nilai M, macam mana nak cari nilai M? Betul kan? Ini equation pertama, ini akan jadi equation yang kedua. Betul kan? Okey, jadi soalan ni sekarang ni, layankan dulu Okey, kalau nak buat persamaan serentak, saya nak cari nilai N dulu. Let's say kalau saya nak cari nilai N. So N sama dengan 4 bahagi 8M, betul kan? 4 bahagi 8 tu maksudnya awak akan dapat berapa 1/2M. Okey, jadi N adalah 1/2M. 4 adalah 1/2M sama dengan 2M. Okey, boleh potong. So dia akan jadi berapa beb? 2. So dia akan dapat 2M sama dengan 2M. Dah sudah 2M sama dengan 2M. Lepas tu dia nak selesaikan. 2 darab bawah sebelah jadi bagi macam ni. So 2 bagi 2 1. So M sama dengan M. Dah sudah. Apa kita nak cari jawapan kat sini? Okey, jadi awak kena dengar sini betul-betul. This is wrong
Okey, awak buat macam ni sampai sudah, awak tak dapat jawapan sakit hati awak. Okey, jadi saya nak beritahu macam ni Okey. Kalau nak selesaikan benda ni, caranya bukan begini. Sebabkan dia nak cari ratio ataupun nisbah. Cukup sampai sini awak dah dapat dah ratio dia 8M sama dengan 4M. Okey, which is babe, awak akan dapat dekat sini M sama dengan awak akan dapat dekat sini, ambil je salah satu tau. Ambil saja salah satu. Awak suka atas ke awak suka bawah? Awak nak ambil atas ke awak nak ambil bawah? Atas. Okey, kalau ambil atas saya padam yang bawah. Okey, betul kan awak sedang dapat 8M ni sama dengan 4M? Betul atau tidak? Okey, jadi babe, yang ni boleh tak saya kecilkan dia lagi? Boleh. Kalau kecilkan saya bagikan dia dengan 4. So maksudnya awak dapat 2N sama dengan 1M. Betul atau tidak? Kalau dah dapat macam ni, sebenarnya ini dalam bentuk apa? Persamaan tau. Kalau dia tanya ratio, nisbah, maksudnya N nisbah M. Jawab balik soalan saya. Saya tanya balik benda yang basic yang saya pernah jawab. Kalau student baru dengar betul-betul tahu cara dia, dia akan jadi macam ni. N sama dengan 1. N sama dengan 1. M sama dengan 2. Inilah jawapan dia. That's yang... Are you following me? Maksudnya N, which is QB. QB akan jadi berapa, babe? 1. You punya M, which is AQ, akan jadi berapa, babe? 2. And that will be your final answer. Okey, izinkan saya cuci satu kali untuk semua orang dapat, especially geng-geng yang baru. Geng-geng yang baru, awak jangan rasa macam awak terasa macam apa, tertinggal ke apa. So, dengar sini baik-baik. Okey, kepada student baru sekali lagi, dengar sini baik-baik. Boleh saya gotukan satu kali cuci. Okey, dan kepada student yang dah memang ada dengan saya, you tak payah nak keliru sangat. Saya tanya awak jawab. Pertama nak buat benda ni, boleh tengok detail dekat saya punya IG Fatih Hussein latest post. Boleh? Awak ulanglah banyak kali untuk dengar benda tu. Konsepnya mesti ambil hujung dengan hujung untuk diantara. Tapi soalan ni rare sikit. Kenapa rare? Sebab soalan ni dia tak ada nisbah. Bila dia tak ada nisbah, kita letakkan unknown. Boleh atau tidak? Bila letak unknown tetap, dia darab silang. Maka you akan dapat ini jalan kerja dia. Tengok balik video, ini jalan kerja dia. Jadi bila you selesaikan, you akan dapat satu equation, you akan dapat dua equation. Disebabkan kita nak cari you punya unknown, nak cari you punya ratio, nisbah, jawab soalan saya. You kena pakai dua-dua ke you nak kena pakai satu equation sahaja? Cukup satu equation saja. Sebabkan nak cari ratio, nak cari nisbah, you hanya pakai salah satu je. So saya ambil salah satu tu, saya ambil yang atas boleh. Nak ambil bawah boleh, nak ambil atas pun boleh. Sama je. Okey, saya padam yang ni. Now, kalau bawah pun sama je bang. Atas ke bawah ke sama je. So soalan saya, bila dapat 8M sama dengan 4M, Umar Musyakir, saya tengah jalan ni Umar Musyakir. Umar Musyakir, awak cakap awak tak faham kan? Habis tu saya tengah terangkan balik Umar Musyakir. Are you willing to learn or are you willing to merungut je kat sini? May I know? Musyakir? Umar Musyakir? Okey, jap saya tanya Umar Musyakir, awak tak sure yang mana? Boleh saya tahu? Biar saya betulkan awak sekarang. Check laju sikit. Where are you Umar Musyakir? Jangan. Soalan kata AQ sama dengan QB. AQ nisbah QB bang. AQ nisbah. Tahu tak nisbah bang? Umar Musyakir, nisbah. Tahu nisbah sebelum tu? Jap. Mana Umar Musyakir? Laju. Biar saya nak betulkan awak. Where are you? Umar Musyakir nama dia. Okey, inilah ratio ya, inilah nisbah ya. Oh, okay. It's okay bro, it's okay. Tak perlu sorry, it's okay. Tapi inilah ratio. So bila ratio, awak juga ambil salah satu je. Nak ambil dua-dua ke nak ambil atas ke? Sorry, nak ambil salah satu je. Belum ambil dua-dua tak? Okay, jawab dulu soalan saya. Ambil je mana-mana. That's good. Okay, kalau ambil mana-mana, soalannya sekarang ialah saya ambil atas. Bila ambil atas, boleh tak saya kecilkan dia? Bila kecilkan, awak dapat 2N sama dengan 1M. Bahagi tahu. Bagikan dengan berapa? 4, bagikan dengan 4. Boleh? Okay, sama lah macam ni pun. Kalau awak perasan yang ni, awak akan dapat 4N sama dengan 2M. Kalau awak perasan yang ni pun, dia akan jadi apa? Kalau saya ambil yang bawah, dia still jadi 4N sama dengan 2M. Kecilkan dia jadi M, sini jadi 2N. Betul atau tidak? Okey, tapi dekat sini jangan pula tertipu. Nurin Arisha, cuba dengar sini baik-baik ya. Kalau nak selesaikan dia dalam bentuk ratio, nisbah, konsepnya adalah N sama dengan 1. N bukan sama dengan 2. N sama dengan 1. Faham? So, M sama dengan berapa baik? 2. Jangan tertipu. Ini dalam bentuk ratio, dia akan jadi dalam bentuk macam ni, which is N sama dengan 1, M sama dengan 2. Itu cara baca dia. Are you following me? Okey, lepas tu kalau saya, contohnya kalau saya dengan dia, saya kata 3X sama dengan 2Y. Okey, kepada semua orang, tolong jawab soalan saya. X nisbah Y. So berapa nisbah X? Nisbah tahu, bukannya berapa yang didarabkan. Awak kena faham beza dia. X nisbahnya berapa? 2. Y nisbahnya berapa? 3. Sebab dalam baca dalam, luar baca luar. X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Itu cara baca dia. Ayo clear. Okay, itu that's it. Saya rasa saya dah tunjukkan awak satu soalan soalnya upgrade. Macam mana saya namakan dia upgrade? Sebab kalau saya buktikan yang cara baca tu boleh. Okay, macam ni. Saya nak tanya awak, what is ratio? Saya tanya awak, semua orang jawab soalan saya. What is ratio? What is ratio? Nisbah, ngam. What is nisbah? Ratio, ngam. Gaduh kita sampai ke sudah. Nisbah ratio tu adalah pecahan awak. Pecahan tu maksudnya X bagi. Contohnya kalau saya tunjukkan dekat sini, N1, M2 kan. So you dapat N bagi M, N sama dengan 1, M sama dengan 2. Ini asal dia. N sama dengan 1, M sama dengan 2. Faham atau tidak? Okey, apa kita buat? Darab silang. Bila darab silang, dia jadi apa? 1, 2, 3. 2N sama dengan 1M. Tapi, N sama dengan berapa? 1. M sama dengan berapa? 2. Itulah dia. Faham dah? So, N awak yang ni. N awak adalah 1. Ini 1. Which is QB yang 1. AQ adalah M. 2. Boleh ya? Okay, cukup. Sekejap. Ahmad Datio dapat? Ahmad Datio. Boleh terima yang ni tak? Ahmad Datio, where are you? Laju sikit.
Okay, now. Habis cantik. Ngam. Okay, dah. Habis mana tu ambil gambar silakan. 3, 2, 1. I think that's it, cukup. Okay. Ya, ada orang tanya satu soalan. So, kalau kita buat M bukan M, Ernatuti. Sama Ernatuti. Ernatuti. Saya buat sini M, saya buat sini M. Sama Ernatuti. Sebab M berapa Erna? M berapa? Jawab. 2. N berapa? 1. Still sama. Tukar je lah. Sekejap, Ernatuti. Dapat tak? Where are you? Okay, boleh? Alright, that's good. I think that's it, cukup. So, babe, kalau macam tu, izinkan saya untuk bergerak untuk soalan seterusnya. Boleh? Ambil gambar dulu, silakan. 3, 2, 1. Thank you. Done. Yes, sir. Okay, jadi, babe, dari saya cakap soalan ni, nak pakai huruf lain pun boleh kan? Ya, boleh. Awak. Okay, jadi saya just nak beritahu pada awak soalan macam ni, dia punya kekeliruan dia tu dekat situ lah. Tapi tak ada apa pun. Fatih dah terangkan, that's it, cukup. So, guys, you jangan takut dia. Okay, boleh tak saya nak bergerak dulu untuk soalan yang lain? Nombor 2 ni tak ada apa pun. Ini adalah you punya apa? Locus. Sekejap lagi kita go throughkan bentuk soalan macam ni. Boleh? Okay, saya bawakan awak soalan seterusnya. Okay, now, here we go. Saya bawakan awak untuk next part. Okay, sini. Okay, I'm not so sure. Yang saya rasa nota yang saya bagi kat awak tu adalah soalan lain. Ada soalan lain kan? Okay, now. Tak apa, tolak tepi soalan yang tu, nanti awak buat sendiri soalan tu, boleh? Okay, saya tolak tepi tu, saya fokuskan soalan yang baru dekat sini, boleh? Okay, now. Ini soalan baru kan? Dan awak hanya perlu tengok depan sama-sama dengan saya je. Jangan risau. Okay, babe, tolong bagi tahu saya satu information. Kalaulah dia kata dekat sini, equation of the straight line. Persamaan garis lurus yang melalui titik R. Okay, ini titik R. Lepas tu dia kata apa tahu? Perpendicular. Perpendicular dalam bahasa Melayu disebut sebagai berserenjang. Berserenjang tu maksudnya dekat sini akan jadi 90 darjah dari satu kotak. Okey, kepada new student, saya punya fokus juga pada awak. Kalau you nampak dekat sini adalah satu kotak, kecerunan ini dengan kecerunan itu adalah berbeza. Kecerunan ini dengan kecerunan yang tu berbeza. Jadi apa yang kita akan buat? Kecerunan dia jadi apa tahu? Tukar tanda terbalik. Sekali lagi, tukar tanda terbalik. Kecerunan dia kena tukar tanda terbalik. Apa maksud dia? Okey, soalan saya simple. Kalau diminta equation of straight line that passes through R and perpendicular to PQ. Ini PQ. Okey, lepas tu straight line that passes through R melalui titik R dan perpendicular dengan PQ. Okay, by the way, sebelum tu saya just nak bagi tahu pada awak, soalan yang saya ambilkan ni adalah soalan-soalan yang apa? PQ dia kata. Oh, PQ. Oh, ini PQ. Equation of straight line that passes through R and perpendicular to PQ. Okay, tengok ni. Oh, sorry, saya salah information. Sorry. Soalan yang saya ambil ni adalah soalan trial MRSM. Soalan trial Terengganu dan satu lagi adalah trial untuk SBP. Okay, saya ambil 3 soalan ekstra dekat sini tau. Awak faham tak bila dia cakap satu benda dekat sini, which is apa tau? Equation of straight line that passes through R and perpendicular to PQ. Okay, sebelum tu, this is your PQ betul? Okay, this is your PQ. Jangan. Okay, lepas tu dia kata apa tau? Perpendicular dengan you punya apa? PQ. Tapi lalu R. Maksudnya dia jadi macam ni. Yes. Soalan ni jahat sikit. Maksudnya sekarang ni adalah, ini akan jadi 90 darjah. Tapi dia lalu dekat sini, R. Okay, saya nak tanya awak, kecerunan ni boleh cari tak? Warna merah ni. Jom, cari kecerunan dia. Dia akan jadi apa? 1, 2, 3. 0 tolak negatif 6 bahagikan dengan negatif 3 tolak 0. Sorry, kalau awak cakap saya laju dekat sini, ya memang saya laju dekat sini sebab ini adalah you punya basic untuk cari kecerunan form 3 ya. Jadi awak akan dapat M dekat sini, dia akan jadi berapa, babe? 6 bahagi negatif 3. So, you akan dapat berapa sebenarnya? Negatif 2. Okey, kalau sini kecerunan dia negatif 2. Adakah warna merah yang ini saya gunakan marker biru lah? Adakah warna biru ni kecerunan dia sama? Tak. Kecerunan yang ni tadi saya cakap dia kena buat apa? Tukar tanda terbalik. Apa maksud tukar tanda terbalik? Ini negatif. Dia akan jadi apa? Positif. Negatif 2 ni basically adalah negatif 2/1 tak? Okey. Jadi awak kena buat tukar tanda terbalik. Negatif jadi positif. Terbalikkan dia jadilah berapa? 1/2. Yes. So now, nak dapatkan equation betul kan? Y equals to mx plus c. Betul kan? Soalan saya, dah ada M belum? Yes, M dah dapat, babe. 1/2. Soalan, boleh cari nilai C tak? Boleh. How? Gantikan X. Okey, gantikan X. Gantikan Y. Persoalan, nak gantikan X dengan Y ni nak pakai koordinat mana? Pakai koordinat ni boleh tak? Tak boleh. Koordinat ni boleh tak? Tak boleh. Pakai koordinat R boleh? Ya. Sebab dia dah kata, equation straight line passes through R. Melalui titik R. So, bila melalui titik R, kita akan pakai koordinat R. Makanya X akan jadi negatif 4, Y jadi 5. Yang ni boleh potong jadi 2. Okay. So, you akan dapat C sama dengan berapa, babe? 5 tambah 2, 7. Soalan, dah dapat C? Yes. Dah dapat M? Yes. Boleh tulis balik. Okay.
bila tulis balik, oh sorry, negatif 5 Alah, saya silap. Negatif 5 So bila negatif 5 tambah 2, you akan dapat dekat sini jawapan betulnya dia akan jadi berapa ya? You akan dapat negatif 3. Okay. Jadi babe, you dah dapat C, dah dapat M. Tulis balik, maka jawapan dia akan jadi 1, 2, 3. Y sama dengan 1/2 X tolakkan dengan 3. And this will be your final answer. Okay, saya cucikan dulu supaya saya tak bergaduh dengan semua yang baru kita jumpa. Saya tanya awak jawab sekarang ni. Dalam soalan dia kata persamaan garis lurus yang melalui titik R dan berserenjang dengan PQ. Ini PQ berserenjang tapi lalu R. PQ berserenjang tapi lalu R. Inilah bentuk dia. Bila dia adalah berserenjang 90 darjah, kecurunan yang ni dengan kecurunan yang tu tak sama. So apa kita buat? Cari kecurunan yang ni, awak dapat negatif 2. Nak dapatkan kecurunan yang ini jadi apa? Tukarkan tanda, terbalikkan dia. Saya dah mudahkan kerja. Faham? So dah dapat M. Macam mana dapatkan C? Tukar tanda, nak dapatkan C, gantikan X, gantikan Y. Are you following me? Alright, so you dapatlah jawapan. And dalam soalan ni memang dia dah cakap melalui R. Kalau dia tak melalui R, tak dapatlah jawapan. Dia mesti melalui R. Okay, habis. Settle. Jom kita tengok yang kedua, area. Yang ni student baru dia dah faham dah. Okay, nak cari area boleh? Saya nak tahu. Boleh cari area P, Q, R? Yes, of course. Jom kita lajukan sikit nak cari area P, Q, R. Dia akan jadi macam mana, babe? 1, 2, 3. Saya gunakan marker merah. 1/2 modulus. Okay. XY, XY. You nak start mana satu? Q ke R ke P ke? Tak kisah. Jadi guys, you pakailah mana-mana pun asalkan you dapat je dekat sini pulangan dia, which is kalau start dengan Q, patah balik ke Q nanti. Let's say kalau saya start dengan Q, you dapat berapa? Negatif 3, kosong. Kosong, negatif 6, negatif 4, negatif 5. Patah balik, negatif 3, kosong. Benar? Apain? Enggak. Ya dong. Kemudian dia akan jadi apa? 1/2 modulus bracket minus bracket. Okay, nak cucuk mana dulu ni? Cucuk atas dulu ke cucuk bawah? Nak senang cucuk je lah atas. Kosong darab kosong, kosong. Negatif 6 darab 4, 24. Negatif 5 darab negatif 3, positif 15. Yes, Zah. Lepas tu, saya darabkan yang ke bawah pula. Zap, zap, zap. Kosong, sorry, negatif 3 darab 6, positif 18. Kosong darab negatif 5, kosong. Negatif 4 darab kosong, kosong. So, 24 tambah 5, boleh selesaikan? Yes, of course. 24 tambah 15, you akan dapat 39 tolakkan dengan 18. Tolong jap. 39 tolak 18, you akan dapat dekat situ adalah berapa? 21. Okay. Sebab awak akan dapat dekat situ adalah 21. 1/2 bahagi 21, maka awak akan dapat jawapan dia berapa? Saya salah kira ke? Sekejap, saya nak tanya. Saya salah kira ke? Tak ada kan? 0, 6 darab 4, 24. Negatif 5 darab 3, positif 15. Okay. So, negatif 3 ni 18. Okay, baik. You akan dapat jawapan dia 21/2. And this will be your final answer. Dan ataupun you boleh dapat 10.5. Sama lah tu. Alright. Okay, kenapa kena bahagi? Sebab 1/2 tu bahagi awak. Dia macam ni. Yes. Boleh ke jawapan point? Sebab dia area. Okay. Kalau area nak pakai pecahan boleh, nak pakai perpuluhan pun boleh. Tak ada masalah awak. Okay. Now, here we go. Settle yang tu, 5 markah adalah untuk dua-dua benda ni. Okay. Saya stopkan dia kejap. Sir, tu 1/2 darab negatif 1 jadi 2, sir. Dia tanya apa? Okay. By the way, babe, ini akan jadi you punya 1/2. Okay, settle yang ni, selesaikan sendiri. You akan dapat jawapan. Okay. Now, soalan A tu, sir. Okay, now habis banyak tu. Soalan A, ada apa-apa isu ke? Mana dapat 1/2? 39 tolak 18 abang. 39 tolak 18 jadi 21. Okay, boleh Okay. Negatif 1/2 ke? Mana yang negatif 1/2? Okay, jap. Nak tanya dulu. Kalau nak cari area, awak dapat 1/2 boleh? Okay, nak cari area adalah 1/2.
2 modulus. You selesaikan sendiri boleh. Okay, bila selesaikan sendiri, you just tekan calculator and you akan dapat jawapan dekat sini. Thank you. Okay, soalan A itu negatif 2. Ya, ini negatif 2 abang. Negatif 2 bawa sebelah jadi tambah. Negatif 5 tambah 2. You dapatlah negatif 3. Sekejap, saya ada salah kat mana-mana ke? Semua orang please. Tolong saya sekejap. Apa yang... Okay, sekejap. Soalan saya nak tanya. Fatin Syakira, 1/2 darah 1 tu salah. 1/2 darah 1 tu salah. 1/2 ini bukan 1 lah. Wah, ini adalah 4. Boleh ke? Sebab masukkan koordinat X, masukkan koordinat Y tadi, boleh? Okay, terima kasih. Sorry. Okay, Mel tolong tengok betul-betul. Please. Alright. By the way, saya just nak bagi tahu pada awak. Okay, here we go. Ini adalah you punya apa? Area. It's okay, no need to sorry. Baik, soalan tapi tolong tengok yang lain semua. Okay, now. Settle yang tu. Okay, saya nak tanya. Soalan B ni soalan apa? Jawab tak? Locus. Alright. Find the equation of locus. Dia dah tulis locus. Oh, kau tak nampak Okay, now here we go. This is our locus. Okay, kalau dia locus, saya tanya awak jawab satu benda dulu boleh? Okay. Bila locus adalah titik yang bergerak. Maksudnya S adalah moving. S move. Bila S move, maksudnya S adalah titik yang bergerak. Maknanya you akan dapat dekat sini S akan jadi kita punya apa? Koordinat. S akan jadi you punya apa? Locus, which is dia akan jadi X, dia akan jadi Y. Benar apa yang enggak? Sebab dia adalah yang bergerak. Jadi kita tak tahu koordinat dia. So dia akan jadi X, Y, unknown. Okay, habis part yang tu. Next one. Okay. Jaraknya P dan jaraknya dengan Q, rasionya 1:2. Nak tengok balik macam mana kefahaman awak. Awak faham tak bila dia kata jarak S dengan P dengan jarak S ke Q dalam nisbah 1:2. Bermaksud S ke P dengan S ke Q adalah 1:2. Are you following me? S ke P, okay, here we go, this is P, dan juga satu lagi Q akan jadi S ke P, nisbah S ke Q adalah 1:2. Tapi ini dalam bentuk ratio kan? Dalam bentuk nisbah kan? Tapi kalau nak buat equation, dia akan jadi macam mana, babe? 1, 2, 3. SP sama dengan 1, SQ sama dengan 2. Are you following me? Kena pandai tahu daripada ratio, nisbah, nak jadikan bentuk persamaan, ini konsep dia. Sekejap, siapa tadi Musyakir. Umar Musyakir kot. Umar Musyakir. Are you following me? Are you okay, Umar Musyakir? Boleh? Bisa? Saya lupa nama dia tadi. Umar Musyakir kot. Okay, now babe. Habis part yang tu. Boleh sir? Ngam. Thank you, Umar Musyakir. Love you, bro. Okay, kalau dia dapat yang tu. Kepada student baru, dengar sini dulu Saya highlightkan balik koordinat P akan jadi 0, -6. Koordinat Q akan jadi berapa? -30. Okay, now here we go. Kepada student yang kita baru jumpa, ini adalah satu benda yang baru untuk awak. Bila awak dengar je perkataan locus, okay, dan juga distance, konsepnya akan jadi macam ni. 1, 2, 3. Square root, bracket square plus bracket square. Yang ni pula akan jadi apa? Beza X. Sekejap, saya kecilkan lagi. Awak akan dapat dekat sini, dia akan jadi beza X. Sorry. Yang ni pula akan jadi beza Y. Okay, ini konsep dia. So, sekali lagi untuk selesaikan you punya locus ataupun distance, dia akan jadi 1, 2, 3. Square root, bracket square plus bracket square. Beza X. Beza Y. Yes. Okay, now here we go. Saya tak nak cerita benda ni panjang. Saya nak teruskan. You akan dapat 2. SP ni adalah ratio. SP ni adalah jarak dia tahu. So nak cari jarak macam mana? Square root, bracket square plus bracket square. Okay, equals to 1. 1 ni saya tak nak tulis pun tak apa tau.
Okay, so saya just padam satu, dia akan jadi square root bracket square plus bracket square. Are you following me? Okay, inilah jarak ya. Saya just highlightkan balik. Inilah jarak. Tahu? Okay, now. Tolong bagi tahu saya. Beza antara X. Untuk S dan juga P. Ini S, ini P. This is your coordinate for P. And this is coordinate for Q. So, dia kata dekat sini, beza antara X. Maksudnya X tolak kosong. X lah. Yes, thank you Dina. Beza antara Y, Y tolak negatif 6, Y tambah 6. Saya highlightkan balik supaya saya tak bergaduh. Y tolak 6 ya. Y tolak negatif 6. Dari soal dia jadi tambah. Okay, cukup dah tu. Jangan tanya saya kat sini. Next one. Untuk S dengan Q. S pula dengan Q pula. Beza antara X. X tolak negatif 3. X tambah 3. Benar apa ini? Ya benar dong. X tolak negatif 3 ya. And last one, beza antara Y. Y tolak kosong, dia akan jadi Y. Okay, now anak-anak tolong bagi tahu saya. Kalaulah contoh ini square root, boleh tak saya potong terus? Konsep dia boleh tak? Tak boleh. Kalau tak boleh, what should we do? Saya ingatkan balik ya. Konsep sebenar, you kena squarekan kiri, you kena squarekan kanan. Squarekan kiri, squarekan kanan. Jadi bila ini square dengan square root, dah boleh potong. Square dengan square root, boleh potong. Tapi ini square dengan square root, square dengan kuasa 2 dekat sini akan dapat. Dia akan jadi 2 kuasa 2, ini baru boleh potong. So maksudnya awak dapat 4. Expand. Sama dengan expand. Okay, by the way, benda ni dia macam leceh sikit. Especially geng-geng yang baru, kalau dia dengar tu dia dah rasa macam serabut. Relax dulu. Just nak bagi tahu pada awak, benda ni saya dah ajar sebelum ni. Tapi inilah basic matematik you belajar masa form 2. X kuasa 2 dia jadi X kuasa 2 ya. Expand you akan dapat dekat sini dia jadi Y kuasa 2 tambah 12Y tambah 36. Jangan tanya saya mana datang this equation. Yang ni bila awak buat apa tahu? You buat Y tambah 6, Y tambah 6. Expand satu-satu macam you belajar dulu. Boleh ya? Okay. Yang ni pula awak akan dapat X kuasa 2 tambahkan dengan 6X tambahkan dengan 9 tambahkan dengan Y kuasa 2. Okay, ini pun kita expand. Baik, are we done? Not yet. Ini leceh nak buat locus ni. Dia panjang. So, dia kena sabar. So, yang ni you expand. Zap. Maka you akan dapat berapa yang? 1, 2, 3. 4X kuasa 2 tambahkan dengan 4Y kuasa 2 tambahkan dengan 48Y tambahkan dengan 36 darab 4. 144 Okay, 144. Sama dengan berapa babe? X kuasa 2 tambahkan dengan 6X tambahkan dengan 9 tambahkan dengan Y kuasa 2. Okay, the whole family ni saya bawakan dia ke kanan. Okay, the whole family bawakan ke kiri. Ke kiri. So, bila bawa ke kiri, betul tak yang ni awak akan dapat tolak? Okay, maksudnya kalau saya dah bawa ke kiri ni jadi tolak. Yang ni pula akan jadi tolak. Betul atau tidak? Saya jadikan ni macam ni terus Jadi, 4X tolakkan dengan X square. 4X square tolak X square. Dia jadi berapa babe? 3X square. Y square dengan Y square. Maksudnya 4Y square tolak Y square. Dia akan jadi berapa babe? 3Y square. 48Y. Sorry, X ada tak? Okay, ni ada X. So, maksudnya awak dapat negatif 6X. 48Y. Ada gang tak? Tak ada. 48Y S 48Y je. 144 tolak 9. Maka awak akan dapat 135. Boleh kecilkan ke? Boleh Okay, kalau kecilkan awak dapat berapa situ babe? Okay, semua bagikan dengan CP3 Okay, kepada geng yang baru dengar je dulu. Awak semua kecilkan dia dulu, bagi 3. Kalau tak kecil, salah ya. Kena kecilkan, maka awak dapat sini adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2X. 48 bagi 3, 16Y. Tambahkan dengan 135 bagi 3, 45 sama dengan 0. And this will be your final answer. Yes. Okay, now. Relax jap. Saya minta untuk awak bertenang, tarik nafas kejap. Okay. Saya tahu benda ni panjang dan dia macam renyah, leceh. Okay, tapi saya tanya awak jawab sekarang ni Kalau tak nak bagi tu boleh tak? Haris Hakimi tak boleh awak kena cakap kena kecilkan. Boleh? Okay, now here we go. Sini. Kepada student baru, saya punya concern sebenarnya pada awak juga. Jadi saya nak minta tolong macam ni Kalau dengar je perkataan distance, jarak. Ini formula.
Lepas tu dia kata S move. Move tu maksudnya dia bergerak, dia tak ada koordinat tetap, kita jadikan dia XY. Bisa? Okey. Jadi awak dapat dekat sini jarak S ke P dengan jarak S ke Q dalam rasionya lah 1:2 yang saya dah tunjukkan tadi. So that is why you dapat equation macam ni. Formula SP jarak itu dia. Formula SQ jarak itu dia. Sampai sini dah jadi matematik je tau. Okey, matematik tapi dia leceh. Dia kena slowly sabar. Okey, dan you selesaikan dia akan jadi apa tahu? X square, Y square, XY numbers. Cara nak susun. X square, Y square, XY numbers. Depan mesti positif dan juga dikecilkan. Depan mesti positif dan juga selagi boleh kecilkan dia. That's it. Okay, now ambil gambar dulu, silakan. Sila ambil je gambar dulu. Tak nak sabut. 3, 2, 1. Thank you. Okay, now habis part yang ni. Saya move on boleh? Okay, saya move on. Baik. Kuis hari tu salah sebab tak kecilkan. Kan rugi awak. Okay, ambil yang atas juga, silakan. Now, here we go. 3, 2, 1. Yes, Zah. Okay. Saya nak minta tolong untuk you try by your own boleh. Saya nak bagi awak soalan yang menyakitkan hati. Okay, sebelum tu saya tunjukkan dulu. L is a point which divides KM with ratio 1:2. Okay. Okay, now. Ni soalan. Jelas ke soalan ni? Is it nampak? Clear? Okay. KL 1 nisbah ya. M nisbahnya 2. Boleh? Okay. Tengok Dia koordinat L. Okay, nak cari koordinat L. Boleh pandai kot. Awak boleh tengok video saya untuk ulang balik. Lepas tu dia cari koordinat N. If the equation Mn equals to Y sama dengan 3X sama dengan 8. Ini yang mahal sikit. Koordinat N. Kalau Mn sama dengan Y sama dengan berapa? 3X tolak 8. So saya tak nak tolong awak. Cuba selesaikan by your own please. Cuba tengok koordinat A. Semua orang dah boleh tengok benda ni untuk jawab soalan A sebenarnya. B pun dah boleh jawab juga. Okay, saya bagi masa dalam 3 minit. Buat sungguh-sungguh sekejap please. Cuba dulu ya. Thank you. Sementara tu, Pak CY, Pak CX. Hampir lelah, hampir jatuh diri ni. Bila separuh semangat tiada di sisi. Tak mengapa ku tempuhi dugaan. Bukan mudah berjalan berseorangan. Tubuh yang mengah lesu, berkais dan melombong. Pulang menapak laju dalam langkah yang melonjong. Titikku kini satu senyum kendan yang mengepung. Okay, soalan A, koordinat L. Sekejap nak, cuba jap. Cari dulu koordinat L. Pakai you punya konsep yang saya dah ajar tadi. Thank you. Soalan B pula, dia suruh cari koordinat L. Okay, which is Mn punya equation adalah Y sama dengan 3X tolak. Okay, now here we go. Oh yo, dah ada orang dapat. Wow. Good job. Alhamdulillah. Thank you. Thank you. So, orang dah dapat dah jawapan untuk soalan A. Good job. Bukan mudah berjalan berseorangan. Okay, to be honest, okay, saya just nak bagi tahu pada awak soalan-soalan yang saya ambil ni adalah soalan-soalan daripada trial SBP, MRSM dan juga beberapa negeri yang lain, contoh macam Terengganu, Kelantan dan juga YIK, Kedah. Okay, awak tahu tak soalan-soalan yang saya, Negeri Sembilan satu lagi. Awak tahu tak soalan-soalan yang saya ambil ni, kenapa saya ambil soalan daripada Terengganu, Kelantan, YIK, Negeri Sembilan? Okay, sebab kalau ikutkan dia punya tahap dia tu,
soalan daripada negeri-negeri yang saya ambil ni adalah soalan-soalan yang jahat sikit. Yes. Jahat sikit. Okay. Tapi saya nak tanya awak. Boleh jawab tak soalan A? Tak ada masalah tuan. Sebab konsep kita dah tahu tuan. B. Boleh jawab tak? Sekejap, korang dah jawab B belum? Ke korang baru jawab A? Oh, baru jawab A. Okey, tak apa. Kita jawab soalan A sama-sama dulu boleh? Okey, Meh. Pada apa? Bagilah soalan ni besar sikit kat kita. Dia ingat kita ni apa? Ha? Nak saya ambil tasbih dulu ke? Oh, bukan lah. Macam-macam lah. Oops. Wow. Korang ni bab gosip power korang ni kan. Tahu je kan. Cuba tengok macam Adelina Nasir tu. Mana dia tahu apa-apa? Yes. Sekejap, saya tengok lagi. Mana jantan? Benda dah viral. Macam contoh Cairo Daniel. Mana tahu apa-apa cerita pasal apa? Nasi topi. Mana tahu pasal nasi topi? Betul Nadila Kalisha. Nadila Kalisha pun dia tak tahu. Yes. Okay, now babe. Korang ni daripada korang nak fikir benda-benda macam tu, baik korang buat benda lain. Faham tak? Okay. Yes, topi nasi. Saya tak tahu apa maksud topi nasi. Entah, saya main cakap je. Yes. No? Now, here we go. Sini babe, nak kenal pasal. Sekejap, sebelum tu. Amanda Tio, apa yang muka marah sangat tu? Kenapa? Okay, now, here we go. Saya tarik satu garisan. Saya tanya sini lelaki, koordinatnya akan jadi berapa ya? -1, 4. Sini akan jadi L dan sini akan jadi you punya M, 5, 7. Okay, semua orang dah faham ini akan jadi 1:2. Nisbah dia, betul? Okay, saya tanya awak, nak cari koordinat L ni kita akan pakai M dengan L untuk dapatkan K, betul? Angguklah macam tadi. Selamat dia tak angguk dah. Babe, whatever it is, dia mesti hujung dengan hujung untuk di antara. Mesti. 1. Kedua, darab silang. Are you following me? Bermaksud, bila kita cari pakai K dengan M, kita akan dapat koordinat L kejap lagi. Tak ada apalah. Awak ajar 1, 2, 3. -1 darab 2 tambah 5 darab 1 bahagi 3 untuk paksi X. -1 darab 2. Here we go. Campurkan dengan 5 darab 1 bahagikan dengan tambahkan dia. 1 tambah 2, 3. Gitu. Okay, Y. Awak ajar saya. Saya nak dengar je. 1, 2, 3. Untuk paksi Y. Yes. Ke korang dekat rumah tu sambil angguk mulut cakap. Yes. Lepas tu yes. Sama-sama. Banyak main tipu Saya cari rumah awak nanti. Now here we go babe. Awak akan dapat berapa? 4 darab 2. Okay, ni nanti saya tengok Saya tak nak pula cakap nanti, sir mana datang 9. Benda-benda macam ni boleh bawa bergaduh. Ini 4. Okay, faham. Okay, ni 4. Faham maksud saya? Okay, jadi babe awak dapat 4. 4 darab 2 tambah 7 darab 1 bahagi 3 untuk paksi Y. Jangan sebelum tu saya tak nak ada apa-apa salah faham berlaku. Okay, bila saya cakap macam tadi tu kan, yang pasal 9 tadi tu kan, ataupun apa-apa benda yang lain tu, itu semua saya bergurau tau. Awak janganlah macam U40 kon. Tak apa-apa dia tu. Pukul gang. Boleh. Jadi bila kira awak akan dapat jawapan dia berapa, babe? Tolong. 1. Bila kira awak akan dapat jawapan dia berapa, babe? 5. And that will be your final answer 1, 5. 3 ni datang daripada 1 tambah 2. 1 tambah 2 you akan dapat. Hasil ratio-nya lah 3. Baik. Okay, saya tak nak tolong awak. Tolong jawab soalan B sendiri boleh? Jawab sendiri B boleh? Okay. Dah ada orang dapat jawapan. Tapi check balik. Check balik please. Iman Hakim check balik. Check balik. Faridayah. Are you sure Faridayah? Tapi student baru mungkin dia akan serabut sikit lah. Tapi saya percaya student baru dia boleh faham yang ini. 90 darjah. Tapi tak apa. Dia suruh cari koordinat N. Saya insecure, ramai yang boleh jawab. Okay, Ikhwan. Ikhwan, macam ni lah Ikhwan. Awak nak insecure dengan orang yang boleh jawab ni, kenapa Ikhwan? May I know why? Awak nak insecure dengan orang yang boleh jawab, kenapa? Relax. Diorang laju ke? Diorang slow ke? Itu diorang. Awak is awak. Faham maksud saya? Yang penting adalah untuk diri awak sendiri.
Macam mana improvement awak daripada awak yang sebelum ni? Yang awak nak sibuk fikir pasal orang lain, kenapa? Diorang laju, letak diorang laju. Biarkan diorang laju. Kita bergerak dengan kita punya cara, kita punya style, kita punya pace sendiri. Faham maksud saya? Yang pentingnya you faham apa yang you nak buat. You tahu arah perjalanan. Slow. Oh, it's okay. Nak jelas buat apa? You nak jelas buat apa? Ini pertandingan ke? Is it a pertandingan competition? Yeah. No, man. Yang penting you nanti jawab, you dapat jawapan apa sampai habis. And you betul. That's it. Tak ada insecure dengan orang lah. Awak ada you punya own unit. You ada you punya kelebihan sendiri. Okay. Saya betul, that's good. Yang boleh jawab semua kudu keep. Suhaid. Kau nak salah ni. Kau nak salah konsep ni. Kau ni nak belajar tu nak tengok orang ni. Saya macam mana jangan sampai saya masuk dalam ni nanti. Baik, hidup kita ni bukan untuk dibandingkan dengan orang lain. Cukup dah tu. Okay, awak adalah untuk dibandingkan dengan diri awak yang sebelum ni. So selagi mana you ada improvement, itu dah cukup membanggakan. I'm a proud teacher kalau you boleh improve yourself. Seriously. Okay, nak boleh go sini. Soalan dia, alamak, dia tanya kau ni. Tapi sebelum tu saya nak tahu apa maksud benda ni? Apa maksud kotak ni? Berserenjang. Bila berserenjang, adakah keturunan ini dengan keturunan itu yang ni pula. Keturunan ini dengan keturunan yang tu sama tak? Tak. Tapi saya nak tanya awak. MN didapati tahu equation. Y sama dengan 3x tolak 8. Ini equation untuk MN tau. Which is you akan dapat Y sama dengan 3x tolak 8. Tapi saya nak tanya, yang bukan tadi terbalik tu pakai koordinat ni, pakai M ni ke? Tak. Kita pakai M yang dekat sini. Sebab ini 90 darjah. Yes. So nak cari koordinat, nak cari M. Tolong saya jap, nak cari M. M dekat sini awak akan dapat. Saya pakai ni 5 tolak 4. 1. 5 tolak 4. Sorry, tak dapat. Okay, saya kebelakangkan sikit. You akan dapat 5 tolak 4. 1 bahagikan dengan 1 tolak negatif 1. 2. So, you akan dapat sini akan jadi M dia sama dengan 1/2. Betul? Kalau situ M sama dengan 1/2, sini M jadi berapa ya? 1, 2, 3. Tukar tanda terbalik. Tukar tanda positif jadi apa ya? Negatif. Terbalikkan dia. 2/1. 1/2 jadi 2/1. Okay, saya nak tanya awak. Adakah ini dah membantu awak untuk dapatkan M? Not yet. Walaupun dah membantu sikit tapi belum habis lagi. Why? Sebabnya betulkan N ni pula kepada new student, nak bagi tahu N ni namanya titik persilangan. Ini adalah titik bersilang. Apa maksud titik bersilang? Bersilang tu maksudnya dia bersilang antara yang ini dengan yang tu, dia bersilang. Dia bertembung. Yes. Okay, which is babe, ini bila dia bersilang tu maksudnya dia dah dijodohkan together lah. Yes, dia macam tak ada kaitan kan? Okay, tak apa. Jadi babe, awak akan dapat dekat awak dapat dekat sini, inilah titik persilangan. Bila titik persilangan satu je jalan kerja awak. Titik persilangan satu je jalan kerja awak, which is apa ya? SE. What is SE? Simultaneous equation. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai persamaan serentak. So I just want to know, kalau saya keluarkan yang ni Y sama dengan berapa? 3x tolak 8. Yang ni ada equation tak? Ada tak dia punya persamaan? Tak ada. Tapi boleh cari tak? Boleh. Kalau nak cari persamaan yang ini, saya bawakan dia ke sana. Awak dah dapat Y sama dengan MX plus C. M kita berapa, babe? Tolong, M kita berapa, babe? Negatif 2. Boleh cari nilai C tak? Yes, of course. Gantikan X, gantikan Y. Yes. Jadi saya pakai koordinat K boleh tak? Tak boleh lah. Sebab kita tengah cari yang ni, kita pakailah yang L. So L akan jadi X-nya 1, Y-nya jadi 5. So C sama dengan 7. Ada siapa-siapa nak mempersoalkan ke kenapa 7? Tolak bawa kiri jadi tambah ya. 5 tambah 2 jadi 7 tau. So dah dapat C? Yes.
Dah dapat M? Yes. Boleh tulis balik. Tulis balik dia akan jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 7. So maksudnya ini Y sama dengan negatif 2X tambah 7. Kalau you perasan, nak buat benda ni dia ibarat macam perjalanan tau. You kena cari satu-satu. Dia kena kupaskan satu-satu. Okay, jadi baik, tolong bagi tahu saya. Ini apa? Titik persilangan. Titik persilangan satu je jalan kerja dia. Apa? Persamaan serentak. Dari soal kita ada equation yang belah kiri, kita cari equation belah kanan ni. Sorry, ini kanan, ini kiri. Supaya boleh buat persamaan serentak. Persamaan serentak sini adalah Y. Sini adalah Y, maknanya dua benda ni adalah benda yang sama. 3X tolak 8 sama dengan negatif 2X tambah 7. So, you dapat 5X sama dengan 15. So, X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, boleh tak nak cari Y? Boleh tak nak cari nilai Y? Yes, of course. How? Masukkan X ataupun gantikan X dalam equation. Equation kiri ke equation kanan you nak masukkan? Mana-mana. Tak ada masalah. Kiri boleh, kanan pun boleh. So, awak suka kiri ke kanan? Saya suka kanan. Maksudnya awak dapat Y sama dengan 3 darab 3 tolak 8. So, Y sama dengan 1. So, sini jadi 1. And that will be your final answer. Au! Sekejap, korang dapat tak ni? Dapat? Is it okay for you? Okay, just nak tanya pula. Okay, jap. So, saya tanya dulu satu benda. Konsep besar dia. Konsep besar. Boleh saya tahu tak ini namanya apa tadi? Jawab dulu soalan saya. Kalau dapat, that's good. Kalau tak dapat, saya tanya betul. Saya cuci kanan. Ini namanya apa? Titik bersilang. Bila ini titik bersilang, kena buat apa? Persamaan serentak. Bila persamaan serentak, dah ada equation tak? Dah ada persamaan tak? Dah ada. Yang ni tadi ada tak persamaan dia? Tak ada. So, bila tak ada, betul tak awak dapat dekat sini kecurunan dia, tukar tanda terbalik dapat kecurunan dekat sini. Sebab ini adalah you punya pad 90 darjah. Betul? Tak dapat kecurunan, boleh dapatkan nilai C. Masukkan X, masukkan Y, dapatlah equation. Dapatlah C. Tulis